Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih sahabat saya pengurusi majlis yang berusaha pengurus Felda Sungai Koyan 3, Tuan pengurusi JKK, Tuan Imam, seterusnya wakil-wakil daripada kepimpinan daripada Felda Sungai Koyan 1, 2, seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat yang tak dilupakan kepada kepimpinan pemuda UMNO bahagian Cameron, Saudara Azam, naib ketua pemuda, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada sedikit ruang masa untuk kita berbual santai pada malam ini. Jadi saya sebenarnya tak ingin berbicara panjang. Saya mengharapkan pada malam ini kita ada dua sesi, yakni perbualan interaktif antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan saya. Ada sesi soal jawab, memberi pendapat dan pandangan, ada benda kita setuju, ada benda kita tak setuju, kritikan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi itu tujuan perbincangan pada malam ini. Kita nak santai saja. Kita bukan nak bagi ceramah panjang lebar. Saya yakin di hadapan saya ayanda-ayanda, tuan guru, bonda-bonda yang ada pengalaman yang cukup lama dalam ilmu dan juga dalam kehidupan, yang boleh berkongsi lebih banyak daripada saya. Cuma mungkin sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi sebelum kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang realiti yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Kebimbangan yang saya kira perlu kita hadirkan dalam hati kita, saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bangkitkan di mimbar khutbah Jumaat tadi soal perpaduan umat Islam. Apabila di dalam hadis Nabi SAW sebutkan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Yakni akan menyusahkan manusia, akan menyulitkan manusia, akan menyebabkan situasi dan keadaan itu porak-peranda, tidak aman, tidak tenteram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usah kita bercakap kita nak laksanakan Islam, usah kita bercakap kita nak bangunkan negara, kita nak perkasakan ekonomi negara, kita nak pemimpin yang adil dan saksama. Usah kita berbicara soal tersebut sekiranya tidak ada keamanan dan kesejahteraan dalam negara. Di Palestin, rakyat dia tak bercakap soal ekonomi. Di Syria sekarang, rakyat dia tak bercakap soal pembangunan. Mereka bercakap soal makanan, apa yang kami nak makan hari ini. Mereka bercakap soal harian, mereka melihat pembunuhan, kekejaman berlaku. Itu yang mereka cakap tiap-tiap hari. Mereka tak berbicara soal politik, siapa nak bertanding, siapa nak jadi calon, tak ada. Mereka tak bercakap soal perebutan kuasa dan kerusi. Tuan-tuan, itu realiti di Syria, itu realiti di Iraq, itu realiti di Mesir beberapa tahun lepas. Itu realiti di Palestin, di Libya. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, Nabi Ibrahim ketika mana dia meninggalkan Hajar dan juga Ismail, memang ditinggalkan di tanah yang kering kontang. Tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok, tak ada apa. Ada Baitullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa dia minta daripada Allah? Dia bukan minta daripada Allah kemajuan Mekah, tak. Dia tak minta daripada Allah Subhanahu wa taala memperkasakan ekonomi di Mekah, tak.
Dia minta nombor satu, dia minta Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Dia nak aman dulu. Kerana dengan aman, baru boleh kita bina apa yang kita nak. Sebagai orang Islam, kita nak sistem kita Islami. Kita nak agama kita tu dipraktiskan, dilaksanakan dalam kehidupan kita. Kita nak amal ibadat kita tidak ada gangguan, tidak ada sekatan. Itu sebagai orang Islam. Kita nak hukum-hukum Allah, syariat-syariat Islam dilaksanakan dan dipraktiskan. Syiar-syiar agama kita dilaksanakan tanpa sekatan dan gangguan. Tapi apa? Selepas aman. Sebab itu Nabi SAW juga, bila Nabi masuk ke Madinah, benda pertama yang Nabi pesan kepada umat Islam di Madinah, apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian para manusia, sebarkan salam, sebarkan kesejahteraan kepada manusia. Sejahtera, nak satu suasana dan keadaan yang harmoni. Lepas tu baru Nabi cakap, wa at'imut ta'am, bagi makan. Bila keadaan harmoni, keadaan sejahtera, situasi aman, kita boleh berbicara soal makan, kita boleh bicara soal ekonomi. Tuan-tuan, saya mai lipih hari ni. Saya mai di Koyan hari ni, tuan-tuan. Tengah hari tadi dia jamu kepala ikan. Kepala ikan, perkena ada kepala ikan. Petang tadi bawa pergi ke lipih, perkena ikan patin masak tempoyak steam. Tadi malam balik sambal hitam pula, ada kari kambing pula. Kita sekarang ni, kalau orang di luar sana mencari makan, kita memilih makan. Nak makan apa hari ni? Oh, petang ni kita makan ni, malam ni kita makan ni. Dia berkata, Ustaz, kita pergi Cameron Highland, perkena teh kat Cameron Highland tu. Sejam nak agak. Saya kata, teh kita boleh minum mana-mana, ikan patin steam tak ada lah. Kita kena pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Di sana dia pun tak fikir soal tu. Tu saya cakap di mimbar khutbah pagi tadi, tengah hari tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana anak kecil di Syria, makanan hariannya rumput kering, roti-roti yang dah luput tarikh. Kita tengok roti luput tarikh, cerkah mampus tu ke kedai. Apa hang tak tukar lagi ni? Depa mai hantar hang roti lama. Tuan-tuan, itu realiti kita. Tapi mereka di sana dah tak kisah. Habis tarikh, luput tarikh, mati. Yang penting boleh makan, cukup. Sebab apa? Sebab suasana sana tidak aman. Kita aman, bergerak ke sana kemari tanpa ada gangguan. Ya, ada jenayah, ada rompak-rompak ada. Tapi tidak seperti mereka. Nak keluar daripada rumah, fikir, aku boleh balik ke rumah ke tidak? Aku sempat bertemu dengan keluarga aku ataupun tidak hari ini? Itu realiti yang berlaku di sana. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu keamanan yang ada perlu dimanfaatkan sebaiknya. Bukan kita pula menjadi perancang kepada merosakkan keamanan dan kesejahteraan negara, tak boleh. Ini bercanggah dengan dasar dan prinsip agama Islam itu sendiri. Sebab tu tindakan kita yang dah ada dalam situasi dan keadaan yang aman, fikir jalan yang terbaik untuk kekalkan keamanan, kok mana pun. Dan antara jalan yang paling terbaik yang disarankan oleh Nabi SAW untuk mengekalkan keamanan, perpaduan. Tak ada jalan lain. Perpaduan. Tak cakaplah soal benda lain. Soal perpaduan, nombor satu. Semua perkara yang Nabi SAW ajar di dalam Islam mesti ada mesej perpaduan. Solat asasnya berjamaah, perpaduan. Ibadat kita, agama kita, Quran dan Sunnah. Kenapa kita perlu ikut Quran dan Sunnah? Sebab apa? Sebab nak satu padukan kita. Kalau kelompok ni ikut Quran Sunnah, kelompok ni tak mau, macam mana kita nak bersatu? Kelompok ni liberal, tolak agama, tolak Al-Quran, tolak hadis, pakai logik akal. Macam mana kita nak bersatu? Macam mana kita nak bersama? Mustahil kita mampu untuk bersama-sama. Semuanya ada mesej perpaduan. Demikian saya cerita tadi tentang Ramadan Al-Mubarak. Bagaimana bulan Ramadan
bulan yang penuh barakah, yang mana amal perbuatan di dalam Ramadan ini kalau diteliti secara keseluruhannya ada message menyeru manusia kepada perpaduan. Sangat banyak. Contoh, Nabi SAW, kana ajwadun nas. Nabi ni orang yang sangat lunak hati Nabi. Dan Nabi paling lunak hati Nabi, paling mudah nak bersedekah, paling banyak bersedekah, paling banyak bantu manusia fi Ramadan. Ketika mana di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bila bantu orang, tuan-tuan, apa yang akan terbentuk? Silah, hubungan. Hubungan ini, silaturahim ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan membawa kepada apa? Kepada perpaduan dan kasih sayang sesama manusia. Bila ada tautan ini, tuan-tuan, baru dia akan membantu mengekalkan keamanan. Berlaku pergolakan di Timur Tengah kerana perpecahan negara-negara Arab. Pergaduhan sesama mereka yang tak kunjung sudah. Bila mereka sedar akhir-akhir ini, baru nak mula, baru nak bangkit, baru nak perbetulkan balik setelah berlaku kehancuran pembangunan semula negara-negara yang telah roboh. Yaman contohnya, Mesir yang telah berlaku, Libya bukan mengambil masa setahun dua, mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk dibangunkan semula. Jadi jangan kita fikir tak apa, biar pergi hancur dulu, tuan-tuan. Bukan soal hancur dulu, soal kita memikirkan generasi seterusnya apa yang bakal berlaku. Kalau perubahan mengambil masa 200 tahun, selama 200 tahun itu di mana mereka? Apa manfaat yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka? Yang ni yang perlu difikirkan secara teliti sebelum kita mengambil apa-apa tindakan dan gerakan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, demikian sedikit sebanyak just sebagai satu mukaddimah yang saya nak sentuh secara asasnya. Maknanya kita mula di situ, perkara-perkara yang boleh menyatu padukan kita, yang mana perpaduan ini atas asas akidah kita dan agama kita. Ia merentasi pemikiran politik, dia merentasi apa jua bentuk pemikiran. Agama adalah perpaduan yang mampu untuk menyelamatkan manusia, mampu untuk membina hubungan yang lebih kuat daripada pertalian darah di kalangan manusia. Perpaduan atas asas agama kita. Jadi saya kira cukup di situ sebagai satu mukadimah awal daripada saya. Saya nak buka banyak untuk tuan-tuan dan puan sekalian mungkin memberikan pandangan, pendapat, cadangan ataupun persoalan yang mungkin kita boleh kongsi dalam suasana harmoni dan keluarga pada malam ini. Wallahu a'lam. Saya serah kepada pengurusi untuk menguruskan perjalanan majlis kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum. Malam lahir ringkas saja. Ya. Ini aku benda namanya lawan tetap lawan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, wallahu alam, lawan tetap lawan tu saya rasa-rasalah itu satu statement politik pihak-pihak tertentu. Tuan-tuan, prinsip kita mudah. Dalam Islam, taat kepada pemerintah dalam urusan yang ma'ruf itu adalah satu perkara yang dituntut. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul serta pemimpin dari kalangan kamu. Pemimpin di situ merujuk kepada dua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila diberikan tafsiran pada ayat tersebut, yakni yang memimpin dan mengurus urusan dunia manusia, pemimpin, dan juga satu lagi mengurus urusan agama manusia, yakni ulama. Jadi asasnya kita kena taat. Namun dalam hadis yang lain Nabi memberikan kadar dan had untuk kita taat. Bukan mutlak. Apa pun dia kata kita tak. Apa pun dia kata pun kita kena taat, tidak. Kata Nabi di dalam hadis, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Perintahnya dan arahannya kepada kita dalam hal yang baik. Bila dia suruh kita buat baik, kita wajib taat. Bila dia suruh kita buat jahat, buat kemaksiatan, buat perkara-perkara yang bercanggah dengan prinsip dan dasar Islam, ketika itu kita diharamkan mentaatinya. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan mentaati makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada pencipta
Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya. Jadi kalau contoh kata ada pemimpin dia berbeza. Pemimpin buat maksiat dengan pemimpin memerintah rakyat buat maksiat. Dua benda yang berbeza. Contoh dalam skala yang kecil, keluarga. Anak ada bapa. Contoh mudah, simple. Anak ada bapa. Bapa dia buat maksiat dengan bapa dia suruh dia buat maksiat. Dua benda yang berbeza. Tuan-tuan dan puan sekalian. Bapa dia, anak dia kena tegur dan perbetulkan bapa dia. Dengan cara yang terhormat. Bukan anak dia pergi kat kedai makan, pergi duk cakap, "Pak aku mampu dah teruk." Tak. Bila pak dia tegur, anak dia kata, "Ni demokrasi. Hak bersuara." Pak dia kata, "Hang cakap elok okey, aku pak hang. Kok mana pun. Aku buat apa pun, aku tetap pak hang. Hang nak tegur aku, hang tegur dengan cara yang baik dan sopan." Okey. Satu lagi, pak dia suruh dia buat maksiat. Hang kena buat maksiat. Tuan-tuan, ketika itu dia tak wajib taat perintah pak dia. Tapi bila pak dia habaq, "Hang pergi beli mi sak kat aku." Tu maksiat ke? Tak. Itu ma'ruf, itu kebaikan. Maka itu wajib kita pergi. Walaupun pak dia nak buat maksiat. Walaupun malam pak dia pergi berjudi, siang pak dia balik, "Aku lapar mi goreng, hang pergi beli tak?" Kita kena pergi. Tapi kalau pak dia suruh ketika itu, "Hang pergi beli kad judi kat aku nak main." Masa tu aku tak boleh taat. Pasal apa? Pasal perkara ini sekiranya aku taat, aku telah mengkhianati dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu prinsip dia. Soal nak lawan, tetap lawan ni, saya tuan-tuan dan puan, wallahu alam. Sekiranya benda tu ada maksiat, kesalahan, perintah untuk buat maksiat, ya, kita tak wajib taat. Tapi sekiranya tidak ada perintah untuk kemaksiatan, pada ketika itu dalam urusan yang ma'ruf, kebaikan, kita wajib taat. Soal dia buat maksiat, wajib dinasihati, menerusi saluran-salurannya agar terpelihara perpaduan yang ada. Jangan kerana sikap kita tak puas hati dengan beberapa pendirian dia, beberapa sikap kesilapan dan kesalahan dia, kita timbulkan satu situasi dan suasana yang mengakibatkan kesan dia perpecahan berlaku di persekitaran. Tak boleh. Bukan bererti bila kita pergi senyap-senyap, pergi nasihat, pergi tegur, guna saluran-saluran, guna wakil rakyat, guna YB, guna ketua ni, guna menteri ni, pergi tegur dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang orang tak nampak benda tu. Memang tak perlu nampak kat orang pun. Apa tujuan kita bila kita lepas kita tegur orang, kita pergi bagi tahu kat ramai-ramai, "Saya dah tegur dah semalam kawan tu. Saya dah tegur dah depa, saya dah tegur dah kawan ni." Apa tujuan kita? Kita nak perubahan kepada orang tu ke, ataupun kita nak populariti dan glamour kita kerana kita menyampaikan teguran kepada orang? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu Islam dia ajak semua benda untuk elak perpecahan. Tak setuju dengan maksiat, wajib tak setuju. Nasihat, wajib kena bagi nasihat kod mana yang kita mampu. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuma yang mengecewakan kita, kadang-kadang kaedah bagi nasihat tu tak kena. Contoh saya bagi ya. Dia mula-mula celaka dia ni. Celaka tu bukan dia ajak pun nak bagi nasihat. Tuan-tuan, kalau dia habaq kata, "Kepada tuan, saya ni rasa nak bagi teguran dan nasihat. Kalau boleh tuan buatlah macam ni, 1, 2, 3. Okeylah, orang yang baca tu pun dia rasa lunak. Tapi kalau dia tengok mukadimah kita, "Wahai si celaka," tuan-tuan, dia nak baca ke? Dia nak hormat ke pandangan dan pendirian kita? Tuan-tuan, tidak ada manusia atas muka bumi hari ini seperti Fir'aun. Tak ada. Tak ada hari ini. Ayah Pin ada lah, tapi ayah Pin dia tak hebat macam Fir'aun. Mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, betul? "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhan yang paling tinggi sekali. Sebab tu dia nak bina tempat yang tinggi, tangga yang tinggi, nak pergi kerabat, nak pergi tengok Tuhan Musa AS. Itu Fir'aun. Sebab tu kalau tengok piramid tu sebenarnya bukan tangga. Piramid tu adalah makam dia. Sebab mereka percaya kepada roh akan dibangkitkan kembali. Jadi bila dibangkitkan kembali, dia kena tanam di tempat yang paling selamat, paling indah, paling cantik, dilihat semua orang. Sebab dia akan bangkit satu hari nanti. Fir'aun. Itu Fir'aun. Kalau Fir'aun yang perangai teruk macam tu, bunuh, kejam, orang yang beriman dengan Musa dibunuh semua, tukang sihir dia. Tuan-tuan, Allah perintah Musa
dan Harun menghadap Fir'aun dan berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, hendaklah kamu berkata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lain, yang lembut dan lunak, agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah tak hantar Musa dan Harun untuk ambil jawatan dan kuasa Fir'aun, tak. Allah tak hantar Musa dan Harun untuk jatuhkan kerajaan dan tahta Fir'aun. Allah hantar Musa dan Harun untuk tegur dan nasihat Fir'aun dengan cara yang sopan dan baik. Sebab tu kita bila kita nak nasihat orang, kita tahu kalau orang tegur kita dengan cara maki hamun, kita pun tak boleh terima. Kita pun tak mau nak terima. Apatah lagi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang berlaku dalam realiti dunia hari ini. Saya tak kira, saya minta maaf. Benda ni berentasi politik. Nak tegur orang politik mana-mana pun, parti A ke parti B, kita kena guna cara yang berhemah, cara beradab. Saya tak setuju dengan parti ni, pemimpin ni sebab macam ni, dengan yang macam ni sebab macam ni. Itu cara yang terbaik. Dan lebih baik daripada tu adalah kalau boleh ada pertemuan, perjumpaan melalui saluran-saluran yang sepatutnya, tuan-tuan, itu lebih baik. Tapi sayang sekali apabila pada hari ini politik dijadikan platform dan tempat untuk mencari populariti. Bila cakap, bila tegur nak cerita kat orang, aku dah cakap dah, aku dah cerita dah. Tuan-tuan, kita bimbang di mana keikhlasan kita dalam memberikan teguran dan nasihat. Ini agama. Agama bagi kepada kita disiplin. Agama bagi kepada kita guideline dan panduan untuk kita ikut. Ikut jalan agama, tuan-tuan, kita akan cipta keamanan dan kesejahteraan. Lari daripada jalan agama, kita akan cipta perpecahan, pergolakan, huru-hara yang takkan kunjung sudah, takkan habis selama-lamanya. Tiap-tiap hari kita akan duk fikir salah orang ya. Salah orang ni, kawan ni. Tuan-tuan, tak selesai sedangkan ibadat kita masih sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia praktis Nabi SAW, tahlil itu Nabi SAW awalkan ia. Maksudnya awalkan, Nabi SAW bila sebut tahlil ni, dia merujuk kepada kalimah la ilaha illallah. Bisikan di telinga itu Nabi SAW awalkan ia. Maknanya sebelum nak meninggal itu, ketika mana nazak, itu bisikan yang Nabi SAW bisikkan di telinga orang yang sakit. La ilaha illallah. Ingat, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu tahlil yang dipraktiskan oleh Nabi SAW. Adapun soal talqin di kuburan ini, memang terdapat satu hadis daripada Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Namun hadis ini dia ada pertikaian di kalangan ulama, kedudukan dan kesahihan dia. Jadi ada daripada tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i mengambil hadis ini, walaupun dia dhaif, walaupun dia lemah, boleh untuk beramal dengannya. Kerana apa? Kerana bagi mereka di sana ada praktis Nabi SAW memberikan tazkirah, peringatan pada hari pengkebumian. Contoh, bila ada kematian, kemudian sebelum dikebumikan, sebelum ditanam mayat tersebut, Nabi akan berikan tazkirah. Antara tazkirah yang Nabi bagi yang sahih, yang dalam hadis, Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ud'u li akhikum ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Doalah kepada saudara kamu ni yang nak dikebumikan ini agar dia tetap imannya, kerana sekarang ni, saat lagi ni, dia akan disoal oleh malaikat. Maknanya Nabi bagi tazkirah. Jadi maknanya ada asal memberikan tazkirah. Sebab itu sebahagian tokoh ilmuwan dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil hadis Abu Umamah Al-Bahili, walaupun hadis itu dhaif, dia kata boleh praktis tentang bacaan talqin sebab memang ada Nabi berikan tazkirah. Okey, itu praktis sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Namun saya kalau tanya pandangan peribadi, saya lebih cenderung kepada tazkirah. Nabi bagi tazkirah. Tazkirah Nabi bagi peringatan kepada orang-orang yang hadir. Hadir ni penting. Sebab apa? Kita hadir ni, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk apa? Untuk kita ingat kematian. Sebab tu banyak benda kita dituntut ziarah orang sakit. Pasal apa? Supaya kita ingat
besok mungkin kita sakit. Tuan-tuan, kita ziarah orang mati pasal apa? Kita kena ingat, besok mungkin kita mati. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, mereka salat seolah-olah nak mati. Solat terakhir. Nak mati sekali lagi dah. Supaya lebih khusyuk dalam perlaksanaan ibadat. Sebab manusia bila sakit, dia hubungan dia dekat dengan Allah. Seumur hidup tak ada baca Yasin. Tapi bila sakit, panggil orang baca Yasin kat rumah. Tuan-tuan, itu praktis sebahagian orang kita. Dia tak ada baca Yasin. Tapi bila sakit, panggil orang baca Yasin. Maknanya secara fitrahnya, manusia bila susah, bila sakit, bila penat, bila dalam keadaan yang tak keruan, jiwa tak tenang, dia akan ingat kepada Tuhan dan penciptanya. Fitrahnya. Fitrah. Sebab tu kita pelik kalau orang tu duduk sakit lagi. Nak pinai genti haila main judi lagi. Hang ni hang duduk sakit, kita rasa pelik. Biasanya kalau orang duduk sakit sebelum ni dia duduk main judi, bila dia sakit, dia panggil orang membaca Quran, dia nak semayang, itu biasa berlaku. Tapi pelik berlaku ni, tengah sakit jantung apa semua ni orang tak nak pergi lagi. Yang tu kita rasa pelik. Sebab dia telah bercanggah dengan fitrah manusia yang sepatutnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penting tazkirah sebelum pengebumian tu penting. Jangan ambil main-main, penting. Peringatan yang perlu kita bagi. Sebab tu talqin tu kalau ada depa talqin tu kan biasanya dia dah baca, dia bagi tahu pemakluman kepada si mati. Tapi kalau elok dia punya cantik dia punya bahasa dia, pemakluman kepada orang yang sedang hidup ini. Hampa ni tak lama dah nak mati. Hampa kena ingat saudara kamu, apa yang saudara kamu bakal hadapi di alam kubur, di alam barzakh, akan disoal oleh malaikat, akan dibentangkan amalan dia baik dan buruknya. Amalan baik akan datang seperti orang yang indah, yang cantik, yang wangi. Amalan yang buruk, kalau dia buat amalan yang buruk banyak, amalan dia akan datang dengan pakaian yang buruk, yang busuk. Itu kita kena cerita supaya orang yang datang itu mengingati akan kematian. Itu penting tazkirah sebelum daripada pengebumian. Jadi itu pandangan saya dalam soal tersebut. Wallahu a'lam. Masih. Allah dan Rasul menyuruh kita amal ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang berlaku hari ini, amal ma'ruf wa nahi munkar. Apa makna Ustaz? Amal ma'ruf, amal munkar. Amal munkar nahi ma'ruf. Tidak nahi munkar. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, masih pada ayahanda kita, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya kalian merupakan umat yang sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa kalian sebaik-baik umat? Kerana kalian menyeru manusia kepada ma'ruf dan melarang manusia daripada munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar ni sangat luas cakupannya. Sangat luas. Jangan kita tengok kepada hal yang tertentu sahaja. Sebab tu kalau kita kena faham erti dan maksud Islam secara menyeluruh. Islam ni kita pun duk cakap Islam cara hidup. Bila kata cara hidup, cara pakaian Islam, adab Islami, nak menguap bila menguap Islami macam mana? Tutup mulut contohnya. At-tatha'ub, tutup mulut. Bersin Islami macam mana? Bersin Islami sebut alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagi salam Islami macam mana? Assalamualaikum. Nak baik lagi, warahmatullah. Nak baik lagi, wabarakatuh. Jawab. Berjalan sebagai seorang Islam macam mana? Tuan-tuan, itu semua kita kena teliti. Yang Nabi SAW ajarkan dan praktiskan. Sebab tu bila ulama bahaskan Islam tu, dia tengok daripada luas. Daripada sudut akidahnya, daripada sudut syariatnya, daripada sudut akhlaknya. Jadi bila kita kata amar ma'ruf dari perspektif akidah, apa yang kita buat, kena tengok. Contohnya kita ada modul silibus pengajian akidah, kita ada dipraktiskan di peringkat sekolah, ada. Di peringkat masjid kita ada. Kemudian pembangunan agama dalam konteks negara kita secara berperingkat, pemurnian akidah berlaku secara berperingkat sejak kemerdekaan, berlaku secara berperingkat. Saya yakin ayahanda tengok semua. Kalau dalam bab syariat pula, tudung diwartakan di peringkat sekolah tahun 70-an.
Bahkan saya pernah tengok gambar mak dan ayah saya dengan beberapa orang ustazah yang popular hari ini di televisyen. Masa dia belajar di Al-Azhar Mesir dulu, bukan pakai tudung pun, dia pakai scarf. Dia ikat kepala tu, telinga duk nampak. Hak mai tudung bulat ni lah ni 30-40 tahun kebelakangan ini. Sebelum itu tidak. Maknanya berlaku perkembangan agama secara berperingkat dalam negara. Berperingkat berlaku. Khususnya selepas revolusi Iran. Dikatakan sebuah negara Islam dan sebagainya pada ketika tu. Lepas tu baru orang tahu kata Iran ni Syiah dan sebagainya. Okey. Jadi dalam bab syariat ni dalam bab syariat ni banyak. Salat, zakat, puasa, haji. Apa praktis kita tentang salat? Kita ada pembinaan masjidnya. Kita ada seruan-seruan program-program ajak salatnya. Kita ada imamnya. Kita ada lanjutan kuasa masjidnya. Tuan-tuan, praktis tu ada. Kita ada zakat, kita ada puasa, mengimarahkan Ramadan, kita ada haji, kita ada pengurusan kota haji dan sebagainya. Kemudian bila kita pergi berkenaan dengan perundangan Islam, benar, kita belum laksanakan lagi hudud. Kita tak laksanakan lagi hudud. Kita tak laksanakan lagi hukum Islam, sistem hukum Islam secara syamil, kamil, secara sempurna. Tak. Tuan-tuan, kita masih belum lagi laksanakan qisas. Tetapi kita telah laksanakan ta'zir. Satu. Ta'zir ni hukum yang mana Allah dan Rasul bagi ruang kepada pemimpin untuk jatuhkan hukuman terhadap sesuatu yang mana tidak diputuskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh saya bagi, rasuah. Rasuah ni Nabi laknat pemberi rasuah. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah laknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Tetapi Allah dan Rasul tak pernah cerita tentang hukuman yang dikenakan ke atas pemberi dan penerima rasuah. Jadi adakah kita pun tak payah hukum orang yang memberi dan menerima rasuah? Tak, kita kena hukum mereka. Hukum nak buat mana? Kita kena ciptalah hukum kita. Yang ni dia panggil ta'zir. Yang mana Islam bagi ruang. Ini juga salah satu daripada hukum-hukum Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Namun hudud belum lagi. Tadi, baru kemarin, Tuan Guru Haji Hadi bentangkan di Parlimen. RUU. Nak minta supaya Akta 355 yang selama ini mengekang pelaksanaan hukuman di bawah mahkamah syariah melebihi mahkamah persekutuan. Maknanya mahkamah syariah kalau nak jatuhkan hukuman, dia tak boleh lebih daripada mahkamah persekutuan. Hukuman paling berat di bawah mahkamah syariah, paling berat dah, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Lebih tak boleh. Jadi Tok Guru Haji bangkitkan, nak minta pindah akta tu dulu, baru kita boleh bincang kepada pelaksanaan hukum. Macam mana kita nak buat selepas ni. Selama mana akta tersebut tak dipindah, hamba tak payah sembang lah. Hudud potong tangan, potong, tak payah sembang. Takkan boleh buat dia. Kita mungkin kata, oh mana macam tak boleh buat, kita buat ni. Tuan-tuan, dah negara kita berparlimen, negara kita bersistem demokrasi seperti ini. Jadi kita kena manfaatkan ruang dalam sistem ini. Orang-orang Islam yang berada dalam parlimen perlu sedar dan perlu memberikan sokongan penuh agar akta ini dipindah. Baru ada ruang untuk praktis dan pelaksanaan Islam. Itu dari sudut undang-undang. Dari sudut akhlak, amar ma'ruf kita bagaimana? Akhlak. Tuan-tuan, luas. Sebab tu bila kita amar ma'ruf, kita kena tengok akidahnya apa, syariatnya apa, akhlaknya apa. Bila kita kata nahi mungkar, nak larang orang buat benda mungkar, dari sudut akidah apa, dari sudut syariat apa, dari sudut akhlak apa. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Haji sebentar tadi. Soal benda tu tak dipraktiskan secara menyeluruh. Jadi sudah tentu itu harapan kita dan perubahan ini. Kita semua nak perubahan ini. Kembali kepada situasi dan suasana Islami. Dalam keadaan kita kena ingat, rakyat dalam negara ini juga kita ada lebih 40% orang bukan Islam. Yang mana mereka ada tempat dalam negara ini, mereka duduk dalam negara ini. Kita kena berikan kefahaman kepada mereka tentang agama kita. Sebab kita bimbang pada hari ini sikap orang kita memberikan fahaman negatif tentang Islam. Saya bagi contoh, Tuan Haji. Saya bagi contoh.
Ni teroris ISIS di Syria, di Iraq. ISIS ni, Islamic State. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu. Teroris ni, depa, orang semua bercakap about teroris. Teroris. Orang Islam pun dah bercakap teroris ISIS, ISIS teroris, teroris ISIS, ISIS teroris. Tuan-tuan, bukan dalam Islam saja ada teroris ni. Awak dalam ajaran geng-geng Kristian tak ada teroris? KKK tu teroris. Dalam Buddha tak ada teroris ke? Tu di Rohingya teroris. Tapi kita sendiri terlupa bercakap pasal depa, kita nak bercakap pasal ISIS, orang kita sendiri. Ya, kita tahu depa teroris, kita setuju ISIS teroris. ISIS ekstrim. Tapi oleh kerana sikap depa bagi satu label buruk kepada orang Islam. Tadi saya dah tengok video Menteri Luar Arab Saudi Al-Jubaili. Dia ditanya soalan oleh wartawan. Bukan wartawan lah, orang-orang putih, Mak Saleh. Satu conference, satu seminar dibuat di luar negara, di barat. Dia cerita macam mana pasal ISIS. Orang tu tanya dia kata, orang tu kata apa? Orang tu kata, bagi dia ISIS ni adalah Islam. ISIS boleh jadi ekstrim sebab dia belajar tentang Islam. Memang ISIS, dia laksanakan hukuman dia. Dia bunuh orang tu, dia tembak orang Islam ni pasal apa? Pasal dia kata dia berhujah dengan hukum Allah. Dia berhujah dengan Quran. Dia berhujah dengan hadis Nabi SAW. Tapi sebenarnya dia telah salah tafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kesan dia apa? Kesan dia adalah kepada kita. Orang tengok makcik, orang tengok kak pergi Amerika sana, dia ni isteri mujahidin ni, isteri ISIS ni. Kesan buruk dia. Padahal Islam tak pernah iktiraf depa. Itu Menteri Arab Saudi kata apa? Dia kata kalau gitu dalam Kristian, bila ada orang Kristian buat kerja-kerja teroris, bila ada orang Yahudi seperti berlaku di Palestin, buat kerja-kerja kejam, bunuh orang di Palestin, maka kita hukum agama Yahudi itu agama teroris, agama Kristian agama teroris, agama Buddha agama teroris, agama Hindu agama teroris. Boleh dia kata? Tak. Orang tu salah tafsir agama dia. Orang Islam bila salah tafsir agama Islam, itulah jadi dia sebahagian daripadanya. Sebab tu bila kita baca soal amar ma'ruf nahi munkar, kita kena tengok secara luas. Ya, tentunya saya setuju. Kita dalam konteks negara kita, pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar secara keseluruhan belum cukup. Belum keseluruhan. Tetapi kita telah berusaha kebanyakan daripadanya. Kelemahan, kekurangan itu ada. Yang ni perlu teguran-teguran ikhlas, nasihat-nasihat ikhlas demi memperbaiki perkara tersebut dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Terima kasih tadi. Tuan-tuan dan muslim, berkenaan dengan mempertahankan bangsa tentang asabiyah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Dia di dalam Islam, Nabi SAW melarang sifat-sifat asabiyah. Cuma kita perlu berikan satu takrifan yang jelas tentang asabiyah supaya orang faham benda tu. Kita bimbang bila tak faham topik asabiyah ni, bila kita bercakap soal ni kita bangsa Melayu ni, apa ni hang asabiyah ada dosa dah, Nabi dah habaq larang laknat. Sabar. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi bangsa Arab. Nabi bangsa Quraisy. Umar Al-Khattab, dia pernah cakap satu statement dan kenyataan. Apa kenyataan Umar Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah kaum apa? Kaum Arab yang Allah muliakan kami dengan Islam. Umar bangga dengan kaum dia. Nabi pernah sebut dalam hadis, al-a'immatu min Quraisy. Pemerintah dan khalifah-khalifah itu hendaklah datang daripada bangsa Quraisy. Adakah Nabi asabiyah? Tak. Nabi bercakap soal hak. Bercakap soal hak dengan bercakap kami bangsa Melayu, kami ambil hak bangsa Cina, yang tu asabiyah. Kami bangsa Melayu, kami nak ambil hak bangsa India, hak orang asli. Kami semua, hak kami semua ni. Itu asabiyah. Berkelahi. Melayu berkelahi dengan India, Melayu berkelahi dengan Cina. Kita tak kira, tak boleh tengok siapa salah. Ini aku kira bangsa aku. Itu asabiyah. Dalam Islam, al-adl, keadilan itu mendahului bangsa.
Tuan-tuan, keadilan bahkan mendahului agama. Orang Islam buat zalim kepada orang bukan Islam, orang Islam kena hukum. Sekiranya orang bukan Islam itu merupakan orang kafir yang muahadah, yang ada perjanjian dengan kita, dia ada hak duduk dalam negara kita, tak boleh kita pergi duduk curi kedai dia apa semua. Bila pergi curi kedai dia, lepas tu dia, orang tangkap kita, kita kata, aku orang Melayu, Bumi Putera. Mana boleh lagu tu. Itu asabiyah. Saya bawa hadis Nabi SAW. Berlaku peristiwa apabila dua orang lelaki, seorang daripada Ansar dan seorang daripada Muhajirin, yang mana disebut di dalam hadis itu, lelaki daripada Muhajirin ini, dia pukul punggung lelaki daripada Ansar. Dia pukul punggung. Arab ni kalau pukul punggung ni kira habis. Kita ni kepala, hanya kami kepala, tak boleh. Arab ni punggung tak boleh. Pukul punggung dia mengamuk. Bila dia pukul punggung lelaki ni, lelaki Ansar ni, orang Ansar ni menjerit, ya lal Ansar, weh geng-geng Ansar, dia ni pukul punggung aku. Jadi bila orang Muhajirin ni, lelaki ni, dia tengok kawan ni panggil geng dia, dia pun, ya lal Muhajirin, weh geng Muhajirin, mai tolong aku ni, dia pun nak pukul aku. Bila berlaku macam ni, mai dua kaum nak bergaduh. Bila mai macam ni, benda ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi mai, Nabi tegur mereka. Nabi kata apa? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Adakah kalian masih nak menyeru dengan seruan jahiliyah, yakni seruan asabiyah, sedangkan aku masih ada di sisi kamu? Jadi kena tengok siapa salah. Jadi kalau kita memperjuangkan bangsa kita atas asas hak kita, itu bukan asabiyah. Tapi kalau kita memperjuangkan bangsa kita dengan kita mengambil hak orang lain, menindas hak orang lain, itu adalah asabiyah yang tercela dalam Islam. Itu kita kena faham. Supaya bila orang cakap bab Melayu, jangan bercakap Melayu, tak boleh, haram, asabiyah. Itu salah, tuan-tuan. Kita bercakap soal hak. Kalau tengok piagam Madinah, kalau orang salah faham, tuan-tuan, bab asabiyah ni, kalau dia baca piagam Madinah yang Nabi tulis, nescaya dia akan kata penuh dengan asabiyah dalam piagam Madinah. Pasal apa? Pasal Nabi cakap pasal bangsa-bangsa, kabilah Yahudi. Bani Nazir, apa hak dia? Bani Qainuqa, apa hak dia? Bani Quraidah, apa hak dia? Satu-satu Nabi tulis setiap kabilah-kabilah dia. Adakah Nabi asabiyah? Tak. Nabi nak bagi hak kepada yang berhak dan memiliki hak. Kita orang Melayu, kita ada hak kita. Kita orang Islam dalam negara ni, kita ada hak kita, yang mana orang lain tak boleh ambil, yang mana orang lain tak boleh kacau. Hak kita beragama, hak kita menyebarkan agama, hak tanah Bumi Putera kita ada hak. Hak bidang pendidikan, kota-kota pendidikan, kita ada hak. Hak kota-kota perniagaan, kita ada hak. Hak tampuk-tampuk kepimpinan, kita ada hak. Hak ni hampa jangan kacau. Demikian kita, kalau sekiranya kita pertahankan hak ini, itu bukan asabiyah, itu mempertahankan hak. Tapi kalau sekiranya kita ambil hak orang lain, itu penindasan, itu adalah asabiyah yang tercela dalam agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz ucap tadi, seolah-olah meletakkan pemimpin kita ada melakukan maksiat. Jadi pemimpin-pemimpin bahagian, kalau realiti sekarang ni, ada kerajaan, ada pembangkang. Jadi bahagian pembangkang kena tegur cara nasihat. Jadi seolah-olah dah membuktikan kerajaan ada melakukan maksiat lah, ada menganjurkan maksiat. Itu yang pertama lah. Jadi kalau sekarang ni sistem demokrasi Malaysia meletakkan ada sistem pilihan raya. Apa salahnya kalau contoh, kalau jatuhkan kerajaan dengan cara demokrasi? Kalau kalah pilihan raya, bermaksud kita tetap jatuhkan dia, tapi melalui saluran demokrasi. Jadi apa pandangan Ustaz? Okey, bismillah. Masih pada yang bertanya. Saya bukan menetapkan bahawasanya dengan statement yang saya katakan tadi bererti kerajaan buat maksiat, orang-orang pemimpin buat maksiat.
Dosa dan pahala ni, setiap daripada kalangan kita ada buat pahala dan ada buat dosa. Ada semua tak buat dosa ke? Kita tak berani kata. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab manusia, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam buat salah. Bila setiap anak Adam buat salah, kita buat salah, mimpi kita pun ada salah. Sama ada kita tahu, sama ada kita tak tahu. Apa yang saya cakapkan tadi adalah daripada perspektif metod dalam memberikan nasihat dan teguran kepada orang yang buat salah. Dalam Islam diajak macam mana cara nak buat salah? Cara nak tegur orang yang buat salah. Itu mesej dia. Dalam Islam juga ada juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan cara menegur orang yang buat salah ni, dia pergi tegur depan-depan. Betul? Depan, bukan belakang. Bukan duduk belakang sana bercakap tentang pemimpin di sana. Tak, depan-depan. Kalimatul haq inda sultanil jair. Bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Cakap ke dia? You ada buat salah kat sini. Betul? Betul? Itu cara yang betul. Itu cara sunnah di kalangan praktis sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saya nak sampaikan tadi dari perspektif metod dalam memberikan nasihat. Okey, sebab apa? Sebab manusia tak bebas daripada kesilapan dan kesalahan. Bila kata kesilapan dan kesalahan ni maksiat lah. Menipu, kesalahan ia adalah maksiat. Berbohong, kesalahan dia adalah maksiat. Mengumpat, kesalahan dia adalah maksiat. Tuan-tuan, jadi itu maksud saya merujuk kepada hal tersebut. Metod dalam memberikan teguran dan nasihat. Clear? Okey. Yang kedua, soal menjatuhkan kerajaan melalui sistem demokrasi. Ya. Tuan-tuan, walaupun sebenarnya bukan merupakan sistem Islam. Demokrasi ni asal dia bukan sistem Islam. Sebab sistem Islam dia bukan bergantung kepada jumlah majoriti. Islam dia tak pakai majoriti. Islam dia pakai syura. Dalam syura kelompok yang kecil dia ada majoriti. Sebab apa? Sebab syura ni orang yang nak buat pilihan adalah orang-orang ahlul hilli wal aqli, orang cerdik dan pandai yang terpilih daripada kalangan masyarakat. Mereka terpilih daripada dalam 10-15 orang. Mereka yang buat penentuan siapa nak jadi pemimpin seterusnya. Bukan rakyat. Itu sistem Islam. Dan dia tak bergantung kepada siapa suka, siapa tak suka. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adapun sistem demokrasi dia bergantung kepada berapa ramai, jumlah majoriti. Sebab itu sistem Islam dia terpelihara. Sistem demokrasi belum tentu mampu memelihara Islam. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada orang ramai. Kalau orang ramai itu dia tak suka ke Islam, dia tak suka pada praktis Islam, dia tak suka pada sistem perundangan Islam, dia tak suka kepada masjid-masjid yang banyak, dia tak suka. Kalau ramai tak suka, maka demokrasi akan mengiktiraf tak suka. Namun kita berada dalam sistem ni hari ni. Kita kena cakap realiti. Kita jangan cakap benda haduk macam kita duduk di pulau mana tak ada sistem. Realitinya kita berada dalam sistem ni. Jadi dengan sistem ni membenarkan mana-mana pihak membenarkan wujudnya pembangkang dan membenarkan wujudnya sistem mengundi jatuhkan melalui sistem pilihan raya. Ya, saya katakan ya, melalui sistem ini. Sebab tu kalau nak jatuhkan kerajaan ke, nak jatuhkan siapa-siapa ke, guna pilihan raya, guna saluran yang betul. Saluran yang tak betulnya bila buat pemberontakan, timbulkan huru-hara dan sebagainya, timbulkan provokasi negatif. Itu tak betul. Itu kita tak gunakan saluran yang betul. Saluran yang betul, tunggu time pilihan raya, guna masa tu, pilih siapa yang kita nak pilih. Itu yang sepatutnya berlaku dalam realiti sistem demokrasi pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa? Sebab Islam saya katakan tadi, nak ubah sistem ni semua, kita ada kesukaran yang cukup besar. Dalam situasi sekarang nampak gaya payah nak ubah demokrasi ni. Tapi kita jangan ingat bererti bila kita duduk dalam sistem ni kita kena terima semua demokrasi sampai nak jadi macam barat. LGBT boleh masuk, gay boleh kahwin, laki boleh kahwin sama laki, perempuan boleh kahwin sama perempuan. Tuan-tuan, adakah kita nak biar sistem demokrasi kita sampai ke tahap tu? Tak. Kita ada perlembagaan yang mengekang kemutlakan sistem demokrasi. Perlembagaan yang nak kekang ni. Agama kita ada kat situ, raja kita ada kat situ, hak-hak bumi putera ada kat situ. Yang ni yang mengekang, yang mengawal sistem demokrasi.
Sebab tu kita kena balik pada kaedah fiqh, iaitu ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukurkan dengan kadar darurat saja, lebih tak boleh. Maknanya kalau kita darurat, sampai takat tu cukup. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita berada dalam situasi darurat, katakanlah tak ada air ketika mana nak berwuduk untuk salat, tapi kita nak kena sembahyang ni, darurat, tak ada air. Tiba-tiba kita jumpa tanah. Bukan tiba-tiba kita jumpa tanah, memang kita kena pakai, memang kita kena bertayamum pun untuk kita berwuduk. Okey, gantikan wuduk tu dengan tayamum. Nak bertayamum, tiba-tiba ada balik air. Tuan-tuan dan puan sekalian, ataupun selepas bertayamum ada air, tayamum kita sah, tapi untuk next salat kita, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena berwuduk. Apabila batal, kita kena berwuduk untuk tunaikan salat. Sebab apa? Sebab darurat itu dengan kadar darurat. Masa tak ada air saja kita guna tayamum. Bila dah ada air, maka terangkat keharusan untuk bertayamum bagi menggantikan air tersebut. Demikian juga sistem demokrasi kita yang ada sekarang. Gunakan sistem ni kalau nak jatuhkan pemerintah. Nak tukar kerajaan, guna sistem, guna saluran yang betul. Jangan huru-harakan keadaan, timbulkan provokasi, menyebabkan bergaduh, bersangka buruk pada mana-mana pihak. Kawan ni sangka buruk kat kawan ni, kawan ni aibkan kawan ni, kawan ni aibkan kawan ni. Tuan-tuan, ia tak membawa kepada apa-apa kebaikan, bahkan perpecahan akan berlaku, hasad, dengki, mengadu domba. Semua sifat-sifat ini akan keluar bersama-sama dengan manusia. Kerosakan lebih besar daripada kebaikan. Itu pandangan saya. Wallahu a'lam. Masya. Dua persoalan, Ustaz. Yang pertama, sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan pada bulan Ramadan, dan apakah sunnah-sunnah yang sepatutnya yang kita patut buat pada bulan Ramadan. Yang kedua, berapakah nilaian sebenar dari nilaian sebenar zakat galian mengikut perspektif Islam sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, soalan yang kedua tu saya tak pasti tentang kadar sebenar sekarang. Mungkin boleh rujuk kepada ketentuan Baitul Mal ataupun pusat zakat negeri. Mereka memiliki kiraan-kiraan. Sebab apa? Sebab penentuan zakat ini memang dia ada kadar-kadar yang ditentukan, namun dia berbalik kepada kadar-kadar tepat yang sesuai dengan keputusan Majlis Fatwa negeri masing-masing. Itu pandangan saya, wallahu alam. Itu yang soalan yang kedua. Yang pertama, soal apa tadi, amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan yang kadang-kadang tidak diberikan perhatian. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda-benda yang saya rasa benda simple dia dalam masa satu hari. Satu hari kita ambil, kita bermula dengan sahur, kita nak start puasa. Suhur ataupun sahur, sebenarnya dalam Arab ni ejaan yang betulnya suhur. Suhur ni perbuatan memakan makanan sahur. Sahur tu merujuk kepada makanan yang disediakan untuk bersuhur. Itu ejaan dalam bahasa Arab dia lah. Tapi bila dah ada di Melayu kan tak ada masalah dah. Dia panggil sahur ya, makanan sahur, apa semua sahur. Tapi Arab ni lain, sahur lain, suhur lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, suhur ni ibadat yang cukup besar. Kadang-kadang orang kita buat main-main. Dia buat tak ambil endah. Kata Nabi di dalam hadis, al-faslu, ataupun kata sahabat Nabi dan hadis Nabi SAW juga, al-faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahli al-kitab akalatus sahar. Beza antara puasa kami dan puasa ahli kitab, yang orang bukan Islam, adalah makan sok. Saya sebut sok, faham kau tu? Sok ni sahur. Tuan-tuan, ini hadis asal dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in yang sahih. Demikian kata Nabi dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada makanan sahur itu ada barakat. Ada barakah. Makan. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, sahabat sebut tentang Nabi SAW, kalau Nabi tak sempat makan apa-apa pun, tak ada makanan pun, walau an yajru'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun kalian teguk
seteguk air pun dah tak apa dah. Yang penting kena ada benda kita makan. Bukan ada special lagi. Disebut dalam hadis Nabi, Nabi pilih buah tamar, buah kurma kering untuk makan waktu sok. Nabi suka makan kurma kering. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu sok. Jadi jangan tinggal sok. Jangan tinggal sok. Orang muda ni balik lewat malam ke apa ke, makan sok. Makan sok. Jangan ambil, tadi aku makan ikan patin dah tadi, faham balik tadi. Perkena kau-kau dah tak nak sok dah. Kira selesai sekali dengan sok kali dah. Tak, sok kita makan. Tidak bangkit, tetap makan juga. Kemudian antara sunnah yang baik juga, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, lewatkan sahur. Tuan-tuan, takhir, melewatkan sahur ini sunnah yang cukup besar. Berbuka kena cepat, jangan lambat. Bukan cepat waktu. Dia buka berkenan setengah kacau. Dia kata ustaz mejak tu. Tak. Maksudnya bila azan segera buka. Jangan duk longlai lagi duk jalan, nak ambil pinggan, tak apa makan lalu. Nak pergi dapur zat nu tak selesai lagi basuh pinggan. Tak. Nama kata dengar Allahu Akbar, terus makan, bismillah makan. Sunnah buka cepat. Sok sunnah dia lewat. Sehingga kan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, dia kata apa? Dia kata jarak antara Nabi SAW bersahur dengan salat, jarak dia dengan bacaan 50 ayat Al-Quran. Maknanya dekat, tak jauh. 50 ayat ni tak lama. Saya tak jauh, 15 minit, 20 minit. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam kalender kita, dia ada waktu imsak. Imsak ada panggil imsak. Waktu imsak tu sebenarnya, mula waktu masuk imsak tu, orang kita salah faham. Imsak tu dibuat sebenarnya bertujuan untuk langkah berjaga-jaga. Hamba kena ingat dah dekat dah ni subuh. Tapi kadang-kadang orang kita salah faham, imsak tu kira kena berhenti, tak boleh makan dah. Tak. Imsak tu yang dibuat tu, diletak dalam kalender takwim dia, bertujuan untuk mengingatkan dah dekat dengan waktu subuh. Sebenarnya kalau dilihat dalam hadis tadi ni, jarak 50 ayat tadi ni, waktu imsak tu, waktu yang mula imsak tu, waktu yang paling sesuai kita nak bersahur. Lewatkan makan. Sebab apa? Sebab bila kita lewatkan makan, lapak lambat ke cepat? Lapak pun dia lambat sikit. Tapi kalau kita makan dah pukul 1 dah makan dah kira sok dah. Tuan-tuan, lapak cepat ni. Okey, lapak nak kira roti canai. Tu dia sunat. Kadang-kadang orang terlepas pandang benda-benda macam ni. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, juga sunnah yang besar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan, membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kalau tengok ulama-ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mungkin orang ganjil kot dengar. Kita pun tak, saya duk termenung lama bila baca sirah Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan. Dia khatam Quran 60 kali. Sehari dia khatam 2 kali. Al-Imam Al-Bukhari khatam Quran 30 kali. Satu hari sekali. Baca lagu mana ni? Kita macam tak logik. Ulama, mereka-mereka yang dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan ruang masa kepada mereka. Allah bagi masa kat dia. Lepas tu kadang-kadang kita fikir, dia tulis kitab lagu mana ni? Kitab banyak lagu ni. Imam Nawawi tengok Majmu', tengok kitab-kitab dia. Tulis lagu mana ni? Banyak ni. Kita yang tara ada internet, boleh cari, copy paste je. Tiru-tiru dalam tu, ambil, letak buah dalam buku kita, letak. Pun tak boleh tulis kitab lagu dia. Dia tak ada teknologi. Kena tulis tangan semua. Kena dengan ilmu, kena dengan pembacaan, kena keluar bermusafir, cari kitab, rujuk ulama, baru boleh tulis. Pun boleh tulis kitab yang sangat banyak. Allah bagi manfaat waktu kepada mereka. Subhanallah. 60 kali khatam lagu mana? Imam Bukhari 30 kali khatam. Confirm, bukanlah saya kata confirm, tapi hari ini agak mustahil untuk manusia melakukan hal yang sedemikian rupa. Tapi kita cuba perbanyakkan membaca Al-Quran. Dia sebenarnya bukan soal target khatam tu semata-mata, soal usaha memperbanyakkan bacaan sekadar mampu. Yang orang kata apa, baru duk bertatih baca Quran, baru duk
Alif Lam Mim. Yang lagu tu tuan-tuan dan puan sekalian nak khatam 30 kali payah. Kan? Tapi dia kena usaha untuk baca. Selama mana dia ada usaha untuk baca, tuan-tuan, dia dapat lipatan gandaan pahala bagi setiap bacaan dia tu, setiap huruf dia baca. Pasal apa? Ada usaha untuk baca. Jangan bila dia tak boleh baca, dia baru duduk bertatih, dia mengambil keputusan, kesimpulan, aku ni pakai tak dapat pahala, pakai tak ada baca dah. Salah pendirian seperti itu. Ini pun terlepas pandang juga. Sebab Nabi SAW dalam bulan Ramadan Al-Mubarak menghidupkan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran peneman Nabi SAW. Setiap kali Ramadan, Jibril akan datang bertadarus dengan Nabi. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi tersalah dalam bacaan, Jibril tegur. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Tuan-tuan, bertadarus, ini konsep yang perlu kita praktiskan. Masjid Surah Imarah kan. Bertadarus ni kita jangan pula tadarus. Kadang-kadang orang kita ada tadarus ni baca ikut ramai-ramai. A'udzubillah. Tuan-tuan, hak tu baca ramai-ramai, tu bukan bertadarus. Bertadarus ni dia buat kumpulan, seorang baca, yang lain dengar, yang lain tengok, ada salah tegur, sekali lagi pindah pula orang ni, orang ni, orang ni, sampai ke dia lari, tak erti nak baca lagi. Tak apa, dalam bulan Ramadan ni kita belajar perbetulkan bacaan kita, ambil peluang dan manfaat ini. Ustaz, kami baca tapi kami tak faham lagu mana pahala dia. Dapat pahala insya-Allah. Pasal apa? Pasal setiap huruf bacaan. Hak faham makna tu peringkat kedua pula. Hak peringkat pertama ni dapat dulu insya-Allah, dapat. Ini janji Rasul SAW, tentu dia janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada tu menjaga lisan, saya sebut juga tadi, lisan di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kata Nabi di dalam hadis, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im." Apabila hari kamu berada pada hari-hari kamu berpuasa, janganlah sama sekali kamu mengungkap perkataan yang keji, dan jangan sama sekali kamu bergaduh, menimbulkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pergaduhan. Jika ada datang orang kepada kamu nak bergaduh dengan kamu, nak berperang dengan kamu, nak bertumbuk dengan kamu, katakanlah kepada dia, aku orang yang sedang berpuasa. Tahan diri. Sebab puasa ni maksud dia tahan, al-habs, tahan diri. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi lisan kita kena jaga. Sebab tu dalam bulan Ramadan Allah bagi kepada kita ujian. Lisan kita, mulut kita ni agak berbau sebab tak makan apa. Jadi sepatutnya bila kita tak makan apa, mulut kita berbau, kita kena malu bercakap. Peliknya orang, mulut dia bau, dia tak malu-malu bercakap. Cakap lagi, wah, orang tu tutup mulut. Tuan-tuan, ini kita kena faham benda ni. Itu hikmah-hikmah yang besar. Dia bagi lagu tu pasal apa? Pasal nak bagi kita boleh kontrol. Aku segan nak bercakap. Buat benda-benda yang tak perlu kepada kita nak bercakap banyak sangat. Kurangkan bercakap. Taqlilul kalam dia bagi. Cakap dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perbanyakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang lainnya, mungkin antara sunnah-sunnah yang penting juga, hubungan silaturahim di kalangan manusia. Nabi kuat bersedekah dalam bulan Ramadan. Nabi sangat kuat bagi makan orang dalam bulan Ramadan, bagi jamu orang buka puasa. Ini sunnah besar. Walaupun sikit bagi makan. Saya yakin di hidup di kampung ni tuan-tuan dan sekalian, suasana tu masih ada. Di bandar ni jiran kita pun kita tak kenal, dah keluar pukul 6 pagi, balik pukul 7, tak tengok siapa. Tak tengok dah. Makan beli McDonald lah. Nak bau lagu mana? Ni kita masak sebelah ni derian, gulai tempoyak, bau sampai sana tu. Dah dengar dah. Segan pergi hantar sepinggan. Hak ni tak ada dah. Tak kira siapa dah. Kekalkan suasana ni. Bagi orang makan buka puasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di dalam bulan Ramadan antara waktu yang afdal dan utama. Ini kita pelik. Dalam bulan puasa ni kita kemut duit ni. Kita jaga simpan duit ni. Pasal apa? Aku nak bagi duit raya. Bukan saya kata hari 1 Syawal tu tak boleh bagi duit raya. Boleh bagi duit raya, bagi, nak bagi. Tapi waktu yang terbaik untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan, kita abaikan. Waktu yang dekat sana kita utamakan. Pelik. Pelik. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi ini bulan Ramadan, waktu utama. Sepatutnya bila masuk 1 Ramadan, kita ada sampul Ramadan. Ha ni aku nak bagi sedekah ni. Mai beratak rumah. Sampul Ramadan, bagi. Sedekah pada orang-orang yang susah, anak-anak, bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Dan demikian juga sunnah-sunnah berbuka puasa berkenaan dengan makanan kita, tidak berlebihan. Ini pai ada, gulai tempoyak ada, steam ada, jenuh ha. Kepala ikan campur dengan sambal hitam lagi, tu dia. Yang tu yang nak montel belakang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata, geng-geng kamera ni depa semua alhamdulillah. Sihat-sihat kawan-kawan kita. Jadi kita makan tu berpada-pada. Boleh bukan tak boleh makan, boleh makan tapi berpada-pada sehingga tidak membawa kepada pemaziran dan berlebihan dalam makanan. Demikian juga tuan-tuan, doa sebelum daripada berbuka. Kita berbuka ni kira duk susun tikar tau. Duk tarik yang nu susun agak-agak, mana agak-agak tak baik. Agak-agak yang nu kurma yang ni susun ni. Tuan-tuan, sebelum berbuka puasa sunnah berdoa. Antara waktu yang paling afdal Allah Subhanahu wa taala makbulkan, mustajabkan permintaan dan permohonan adalah sebelum as-saim haina yuftir. Orang yang berpuasa ketika mana dia nak buka puasa, yakni sebelum dia nak buka puasa. Waktu tu waktu yang mustajab berdoa. Doalah dengan apa jua doa, mohonlah kepada apa Allah, apa yang mampu yang kita nak mohon. Kawan-kawan ibu pula kata ni, kami payah nak doa ni apa semua. Kami nak kena bersiang lauk, kami nak kena siap masak, tak ada masalah. Sambil-sambil tu duduk berjalan, sambil duduk ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang kita nak minta. Kemudian praktis doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya sebelum makan bismillah tu memang ada dah. Nabi tak pernah tinggal. Cuma ada khilaf di kalangan ahli ilmu tentang bacaan doa untuk berbuka puasa. Ada kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ada kata dhaif hadis ini. Ada kata yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabata al ajr insyaallah. Namun ada pula yang kata yang ni pun dhaif juga. Tuan-tuan, doa ni umum. Yang paling penting Nabi tak pernah tinggal bismillah. Bismillah. Bismillah kita makan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian satu lagi saya nak sebut juga, solat berjamaah dengan solat tarawih. Orang kita ni dia sanggup tak pergi solat berjamaah tapi dia pergi tarawih. Tuan-tuan, tarawih ni sunat ya. Solat berjamaah tarawih ni sunat ya. Jika nak dibandingkan tingkatan sunat dia ada sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Antara solat tarawih dengan solat berjamaah 5 waktu ni, berjamaah 5 waktu ni lebih utama daripada solat berjamaah tarawih. Ini tu kita kena faham. Dia tinggal solat berjamaah maghrib, tinggal tak apalah maghrib tu dia pasal dia nak kena buka puasa kat rumah, nak pergi pasal masjid tak dan. Kalau dan pi Isyak dia tak pergi Isyak tu. Tak apa, tunggu lagi. Tak ada tarawih lagi, depa tarawih lambat dan main Isyak rumah tu, tengok berita tu apa cerita hari ni nak pilihan raya Sungai Besar ni. Dia duk galuk yang tu, la ilaha illallah. Dia tak pergi tu solat Isyak berjamaah. Lepas tu satu lagi dia tak pergi pasal apa? Pasal dia nak ligan imam. Oh, imam dia berkata imam masjid baru, mai imam baru. Imam mai daripada Arab tu. Nak pergi situ. Padahal rumah dia, tepi rumah dia ada masjid. Dia pergi duduk ligan ni, dia tinggal solat berjamaah Isyak semata-mata nak ligan solat tarawih di sana. Tuan-tuan, dia bukan soal siapa imam, dia soal ibadat yang kita nak buat ni. Kita tak nafikan imam ni dia menjadi orang kata semangat pemangkin untuk kita semangat sikit solat. Kalau imam pun alhamdulillah, kita pun luar solat kita. Tak ada 3 rakaat tuan-tuan terbalik kita. Kan? Kita nak imam tu semangat sikitlah juga. Kita tak nafikan. Tapi yang pentingnya kita jangan tinggal, jangan abaikan terus solat berjamaah. Kita dah peluang banyak, time kerja, orang yang bekerja, waktu rehat tak ada benda nak makan pun. Ambil peluang untuk menunaikan solat zuhur secara berjamaah. Demikian solat asar berjamaah. Dan solat, apatah lagi solat subuh dan sebagainya. Jadi itu, kemudian solat tarawih, solat malam ni amalan yang besar yang Nabi SAW laksanakan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan kita tinggalkan, laksanakan. Ya ada khilaf, kita duduk tak settle lagi 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dia bagi satu kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata siapa yang nak baca panjang, maka pendekkanlah rakaat dia. Siapa yang baca pendek, panjangkan rakaat dia. Senang, tak bergeli. Memang kita tak nafikan dalam hadis Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah tambah salat malam Nabi dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat.
Itu dalam hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Namun perbahasan ni luas. Adakah maksud Aisyah itu Nabi larang tambah lebih daripada sebelah? Adakah maksud Aisyah itu hanya sebelah saja, lebih sebelah tak boleh? Tuan-tuan, kemudian ada hadis yang lain pula, salatul lail masna, salat malam ni dua. Ini menunjukkan bahawasanya buat dua berapa pun boleh. Sebab tu dalam mazhab Maliki ada sampai dekat 80 rakaat. Macam-macam. Jadi bertengkar bab ni tak habis. Nak ambil cara Nabi buat sebelah, okey ambil sebelah rakaat. Nak ada mengkeringat yang buat 20, Allahu Akbar. Tak selesai. Lepas tu Ibn Taymiyah rahimahullah, tuan-tuan, dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Yang siapa yang nak baca panjang, pendekkan rakaat dia. Siapa yang salat dia, yang dia baca pendek, panjangkan jumlah rakaat dia. Yang ni perbanyakkan jumlah rakaat dia. Buat 20. Jadi itu pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi itu, saya tengok itu ada khilaf yang dalam masyarakat kita duk, Allah, dia sensitif. Masuk bulan puasa nak mengkelibab ni. Masuk bulan puasa nak mengkelibab ni. Mula duk habaq kau ni. Tak payah mengkelibab tu. Cara Nabi SAW sebelah rakaat. Terus pulang. Nak buat cara Nabi SAW. Cuma soal lebih boleh tak boleh, yang tu yang diperselisih oleh para ulama. Jadi kita janganlah ambil benda ni sebagai satu pendekatan untuk kita nak bergaduh. Betul je sama-sama kita tak habis benda ni. Wallahu alam. Demikian sedikit sebanyak sunnah-sunnah umum dalam bulan Ramadan yang kadang-kadang kita terabai dan terlalai. Wallahu alam. Terima kasih. Sebenarnya dalam konteks masyarakat kita hari ini, saya lebih suka pada politik perpaduan. Kita tengok hari ini banyak fitnah, cerita-cerita tak betul, gaduh sana sini. Padahal kita ni satu kalimah, satu syahadah, semayang kita sama, Tuhan kita sama. Kalau boleh kita nak bersahabat bersama-sama lah. Kita tak nak gaduh. Tak kisahlah apa pendirian kita pun, yang penting ukhuwah kita terjaga. Jadi macam mana cara kita hari ini, kita nak membina politik yang membawa kepada perpaduan, yang bukan politik yang membawa kepada perpecahan. Mudah-mudahan semua orang dapat manfaat, insya-Allah. Bismillah. Masih kepada saudara Zuan atas soalan tadi. Dan tuan-tuan, soal politik ni dalam Islam, saya selalu sebut ta'rif politik dalam kitab-kitab siasah syar'iyah politik Islam. Beritahu para ulama, beritahu politik ni, bila sebut politik, dia merujuk kepada sama ada Ibn Khaldun, dia kata iqamatuddin wa siyasatud dunya, Al-Mawardi dalam kitab dia Al-Ahkamus Sultaniyah. Iqamatuddin wa siyasatud dunya, maknanya menegakkan agama dan mengurus serta mentadbir dunia. Dan dalam ta'rif yang lain diberi tadbirus syai' wal qiyamu alaihi bima yuslihuhu, mentadbir urus sesuatu dan kita pertahankan apa yang kita tadbir urus itu sesuai dengan keperluannya. Itu maksud politik. Jadi bila kita kata politik di sisi Islam, kita tadbir urus sesuatu, pertahankan apa yang kita tadbir itu sesuai dengan cara dan prinsip-prinsip agama. Dia tak boleh bercanggah. Itu asas politik. Sebab tu sebenarnya politik ni sebahagian daripada Islam. Nabi tadbir urus sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Nabi tadbir urus Mekah, Madinah Al-Munawwarah. Itu politik. Nabi berurusan dengan orang-orang Arab jahiliyah. Itu politik. Tapi politik Nabi dengan politik yang dipraktiskan oleh sebahagian orang hari ini lain. Politik hari ini dia bina atas politik hatred, politik membenci. Engkau parti sana, maka aku kena benci engkau. Aku kena mencari keburukan engkau. Aku kena mencari keaiban engkau. Aku kena cipta populariti aku agar orang suka kepada aku dan orang meninggalkan engkau. Aku kena bina kepercayaan agar orang mengundi aku, tidak mengundi engkau. Politik yang melanggar prinsip Islam ini yang popular dipraktiskan sebahagian orang pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi guna politik untuk menyatupadukan umat. Nabi guna politik. Siasah Nabi SAW, siasah Nabi dalam mengurus rumah tangga Nabi,
Tadi saya cerita dekat apa ni khutbah Jumaat tadi. Bagaimana Nabi urus politik Nabi dalam urus rumah tangga Nabi. Bila isteri-isteri Nabi saling jealous, cemburu antara satu dengan yang lain. Bila masuk hari malam-malam Nabi nak iktikaf dalam bulan Ramadan, Aisyah dia buat satu kemah dekat Nabi, bagi Nabi iktikaf dalam kemah tu. Mai pula Hafsah tengok, weh Aisyah hang buat kemah, aku nak buat juga kemah kat Nabi. Dia juga isteri Nabi, dia pun buat jugalah satu. Aisyah kata tak apa, hang buat lah, buat kat Nabi. Nabi dalam kemah tu lagi, tak keluar lagi. Mai pula Zainab bintu Jahsh, weh hampa buat kemah tu, aku nak buat agak kat Nabi. Buatlah 3. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Nabi keluar waktu subuh, Nabi tanya, ni apa semua ni? Mereka pun cerita, ya Rasulullah, ni kemah-kemah kami buat engkau. Bolehlah duduk sini. Amboi macam nak main kemah-kemah, aku nak iktikaf. Tu yang Nabi kata, al-birra turaw nabiin, adakah engkau melihat semua benda ni, kemah-kemah ni merupakan satu kebajikan. Maka apa Nabi buat? Nak jaga hati isteri-isteri semua agar tak cemburu. Sebab kalau duduk kemah ni, bini ni kata, amboi sampai tak duduk kemah aku. Kawan ni pula kata, amboi kemah aku dia duduk syak ya, kemah nu lagi lama. Dia main waktu semua. Untuk elakkan hal tersebut berlaku, Nabi tak iktikaf. Nabi batalkan iktikaf tahun tu. Politik Nabi menguruskan urusan keluarga, tak mau bagi cemburu, bergaduh, berbalah. Tuan-tuan, tu dalam keluarga. Apatah lagi pentadbiran mengurus negara. Politik Nabi SAW cukup tinggi. Orang kafir, bukan Islam, Nasrani, Kristian, datang daripada Najran, kira-kira hubungan diplomatik Nabi SAW, mai nak jumpa dengan Nabi SAW. Nabi sambut mereka masuk dalam masjid, meeting, bincang dalam masjid, bincang soal tauhid, bincang soal pengisaan kepada Allah, bincang soal Tuhan tu 3 dalam 1. Bincang dalam masjid. Politik Nabi SAW. Nabi hantar surat kepada pembesar Rom. Nabi hantar kepada pembesar Mesir ni, Makukis kan nama-nama dia. Nabi tulisan surat Nabi SAW hantar kepada pembesar-pembesar ni, bina hubungan. Itu politik Nabi SAW. Buat perjanjian dengan Arab jahiliyah, Mekah, perjanjian Hudaibiyah. Itu politik Nabi, walaupun nampak perjanjian tu berat sebelah. Tapi tujuan matlamat dia apa? Cuba tengok, pelik tak pelik? Nabi adalah ahli politik yang paling berjaya dalam sejarah Islam. Tuan-tuan, di mana Nabi pergi, di situ ada perpaduan. Nabi mai ke Madinah, bersatu padu Ansar dan Muhajirin. Sebelum mai lagi, Aus Khazraj bersatu jadi Ansar. Tapi pelik, orang berpolitik pada hari ini, lagi dia berpolitik jadi lagi jago. Ramai orang tak suka dekat dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, lagi ramai membenci. Tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan dia membenci lagi ramai orang. Makin berpecah manusia. Ini politik apa? Tuan-tuan, jadi ini kita kena hati-hati. Sebab tu, sebagai orang Islam, kita kena buat pertimbangan yang lurus. Pertimbangan yang lurus. Bila kita tanam dalam kepala kita, manusia tak bebas daripada kesilapan dan kesalahan. Diri kita, pemimpin kita, manusia umumnya tak bebas daripada melakukan kesilapan maupun kesalahan. Letak yang tu dulu dalam kepala, barulah kita boleh rasional. Sebab kadang-kadang kita tengok pemimpin kita ni, kita nak dia macam malaikat. Tak boleh salah, kena betul semua. Bukan saja memimpin kita, memimpin tak kira lah, yang penting dia dipilih oleh rakyat di kawasan dia mangkangkan dia siapa kan dia memimpin. Jadi sepatutnya kita umat Islam, kita kena cari titik temu kita. Di saat orang duk bercakap buruk pasal Islam, kita pula duk tunjulkan keaiban sesama kita. Kita duk perburukkan sesama kita, kita duk timbulkan politik membenci sesama kita. Tuan-tuan, kena ingat, dalam sejarah Islam, politik membenci ini diwujudkan oleh siapa? Abu Jahal. Sebab itu bila kita kaji politik di Mekah, politik Nabi di Mekah Al-Mukarramah, Nabi tidak ada kepentingan nak ambil kuasa pun di Mekah. Orang Arab ketika itu bukan tak percaya dekat Nabi, mereka percaya dekat Nabi. Abu Sufyan, bila dia berjumpa dengan Maharaja Rom, pemerintah pembesar Rom, dia pergi berniaga kat sana. Masa tu dia bukan Islam lagi. Dia ditangkap, dia diminta oleh Maharaja Rom cerita tentang siapakah Muhammad.
Tuan-tuan dan puan sekalian, dia cerita benda yang betul tentang Nabi. Sekian-sekian orangnya bagus, pengikutnya makin ramai, pengikut dia orang yang susah. Dia cerita benda yang betul tentang Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi orang Arab takut pasal apa? Orang Arab takut Muhammad bila dia ada pengikut ramai, dia dapat kuasa. Dia dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, kami orang kabilah Arab ni kami tak ada kuasa. Sebab tu mereka berusaha memperburuk-burukkan Nabi. Sebab tu ulama bincang antara sebab Allah turunkan al-ahrufil muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong dalam Quran, macam alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Tujuannya apa? Nak tarik perhatian orang Arab, nak bagi dengar. Pasal apa? Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi sampai wahyu, kebiasaannya mereka tepuk tangan, mereka bersiul, tak mau bagi orang dengar, dan mereka tutup telinga. Sebab mereka tahu bila dengar Qurannya, dia sangat menarik jiwa. Tuan-tuan, jadi bila bunyi Quran, bila Nabi baca wahyu, mereka wah, mereka bunyi bagi bising. Tapi bila turun kaf ha ya, mereka pun kata ayat apa ni nak dengar. Itu antara strateginya. Politik itu dipraktiskan oleh Nabi SAW. Tentang demikian kejayaan Nabi SAW. Jadi sebab tu kita kena teliti balik. Nabi dia tak minta kuasa, tapi disediakan oleh Allah kuasa. Kita pada hari ini politik bertujuan untuk mengejar kuasa. Tuan-tuan, sehingga kan kita mengenepikan agama kita. Percayalah, kita sekiranya kita kembali kepada agama kita, kuasa akan dihampar untuk kita. Allah janji dalam Quran, Allah janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Allah janji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih, apa Allah akan bagi? Allah akan berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkukuhkan kekuasaan tersebut. Allah akan memperkukuhkan agama yang Allah redai ke atas kamu. Allah akan menukarkan huru hara kepada keamanan berpanjangan. Syaratnya, hendaklah kamu semua menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kita angkat agama, Allah akan angkat kita. Kita angkat agama, kuasa akan diberikan kepada kita. Kita tinggalkan agama, Allah akan tarik kuasa kepada kita. Usah berbicara soal undi-undi dan sebagainya, selama mana kita tidak ada usaha untuk angkat agama kita. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita bimbang hari ini, last tuan-tuan dan puan sekalian, kita bimbang bila orang berpolitik pada hari ini tujuan nak menjatuhkan orang. Kita kena ingat dan kita kena bermuhasabah. Kita ni semua Islam, kita kena cari titik temu yang menyatu padukan kita. Agama kita. Nak beza politik, beza, terpulang. Ini politik kasih sayang, politik hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kalau dipraktis hal ini, Islam akan kuat. Tak dipraktiskan hal ini, tuan-tuan, Islam akan lemah. Orang Islam akan lemah. Akhirnya kuasa tidak akan berada di tangan kita selama-lamanya. Jadi saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, yushikul ummam an tada'a alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah aw min qillatin nahnu yawma idzin qala la bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allah min qulubi aduwikum al mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al wahan. Qalu ya Rasulullah mal wahan? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Maksudnya, aku bimbang, kata Nabi SAW, hampir saja umatku ini akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Mereka akan diserang seperti mana orang yang sedang lapar mengerumun pinggan mangkuk yang dipenuhi dengan makan. Makan tak makan berapa hari dah ni, tiba-tiba mai ada makanan, kita pergi rumun, orang lapar makan. Maka sahabat Nabi tanya, Nabi ya Rasulullah, sampai ke tahap itu kami diserang? Adakah kami ketika itu sedikit sehingga kami diserang sedemikian rupa, macam tak boleh lawan? Kata Nabi SAW, tidak. Pada hari itu jumlah kamu ramai, umat Islam ramai, bukan sedikit, umat Islam ramai. Akan tetapi ramai kamu ibarat buih di lautan. Buih ya. Buih di lautan ni tak ada manfaat. Banyak tapi tak ada manfaat, tidak ada kekuatan. Pada hari itu Allah akan cabut dalam jiwa musuh-musuh Islam rasa hormat kepada orang Islam. Benar hari ini
orang bukan Islam tidak hormat kepada orang Islam. Saya tak kata semua. Sebahagian daripada pembenci-pembenci dan musuh-musuh Islam, mereka tak hormat kat kita. Mereka kata apa pun mereka nak tentang kita. Mereka kata apa pun mereka nak tentang hukum-hukum kita. Mereka kata apa pun mereka nak tentang agama kita. Mereka tak heran. Mereka tak rasa malu. Mereka aibkan agama kita. Mereka aibkan orang-orang Islam sendiri. Dan pada hari itu Allah akan campurkan ke dalam hati orang Islam satu penyakit yang bernama wahan. Apa itu wahan? Cintakan dunia dan takut kepada kematian. Dunia dia nak kejar, pangkat, kedudukan, harta dia nak kejar, dan dia takut pada kematian, dan dia tinggalkan dan belakangkan agama dia. Dia saya kira cukuplah setakat tuan-tuan muslimin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat pemuda, kepada ketua pemuda. Tadi pun saya bercakap dengan saudara Wan Kamarul, dia pun sampaikan salam kepada tuan-tuan muslimin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada EJK beliau, saudara naik ketua pemuda, tuan mengurusi, kepada ayahanda-ayahanda yang berada dalam majlis kita pada malam ini, bonda-bonda kita, seterusnya sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Terkasar bahasa, terlebih kurang dan sebagainya, tersalah, saya mohon maaf. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan kepada saya dan kita semua, dan kebaikan untuk majlis kita pada malam ini, mencipta perpaduan, mencipta kasih sayang, hormat menghormati. Itu akhlak Islami yang kita ingin pupuk dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.